Andalah je. Taman Sri Andalas. Satu taman dengan Amik Gurkha. Oh, ya, ya, ya. Ya. Ke Amik Gurkha. Alhamdulillah saya tak tahun lah raya ada pergi jumpa. Oh, Sebab gitu. dekat rumah. Yelah, betul-betul. Hamid Gurkha biasa nampak di surau. Dia nampak di Dia surau. memang. Dia memang selalu. Yelah. Dekat Amik kawasan tu Gurkha. lah. Kawasan rumah-rumah. 2 tingkat ke kawasan tu rumah tu. Ya, betul. Ya, Yeah. betul Ustaz. Area situ. Ustaz familiar situ Ustaz? Ya, ya. Biasa kuliah di situ. Ada surau dekat Oh, kawasan biasa tu. kuliah. Ya, betul. Dekat dengan depan padang tu. Betul tak Ustaz? Betul. Dekat Balai Bomba kawasan tu. Dekat Balai Bomba. Ya. Betul. Kalau raya, Macam Ustaz? mana boleh jumpa dengan orang situ tu? Jauh tu. Kawan baik saya daripada kecil kahwin dengan kakak isteri saya. Okey. So masa dia orang dating mula-mula dulu, saya ikut kawan saya, wife ikut kakak dia. Oh. Ini lama Ustaz, masa umur dia 17 18. Masa tu saya belum kerja jadi meletup ni semua, belum lagi. Ya. Masa tu dispatch lagi Ustaz. Okey, Ustaz. Okey. Ya. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. On air. Jadi meletup ni semua, belum lagi. Ya. Masa tu dispatch lagi Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Saya pertamanya rasa syukur pada Allah kerana malam ini kita dapat bersama dengan sahabat kita, saudara Ahmad Nabil, yang saya rasa tak perlu perkenal. Semua sahabat-sahabat semua dah kenal. Orang yang InsyaAllah. Orang yang dikenali di seluruh Malaysia, di kalangan InsyaAllah. bermula daripada kanak-kanak sampai orang tua. Yang orang tua yang dekat nak mati pun kenal lagi Ahmad Nabil. Alhamdulillah Ustaz. Yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Ya, betul. Saya syukur pada Allah kerana malam yang ketiga dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini kita diberi peluang dan kesempatan untuk kita borak dan kita berbincang sikit tentang beberapa perkara, terutamanya. Sebelum daripada itu, saya rasa boleh Nabil cerita sikit suasana Nabil sebelum berumah tangga dan lepas pada berumah tangga. Bila beza tak? Oi, Assalamualaikum Ustaz dan semua yang sedang menonton. Alhamdulillah, saya pun rasa sangat-sangat rezeki Ustaz bila saya ditawarkan untuk bersama-sama dengan Ustaz. Ini macam Ustaz cakap tadi lah. Tadi kita orang dah sembang dah. Ustaz cakap malam ni pertemuan dua Ahmad. Ya. Ustaz Ahmad Dusuki dengan Ahmad Nabil. Ustaz ingat Alhamdulillah. Ustaz Ahmad Nabil. InsyaAllah Ustaz. Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Kalau untuk menjawab soalan Ustaz tadi tu, Ustaz, jauh sangat lah Ustaz. Beza teruk. Beza teruk dulu saya dengan sekarang. Ya. Sekarang ni baru saya first rasa, Ustaz bayangkan saya first rasa nikmat Ramadan yang betul-betul lah. Kejap. Ya, Nak bayang dulu, nak bayang ni. Oh, bayang. Boleh bayang dah. Boleh bayang Ustaz. Okey. Saya betul-betul rasa nikmat Ramadan penuh pertama kali masa saya dapat pergi menunaikan umrah 10 malam akhir. Allahu Akbar. 10 malam akhir bulan Ramadan saya buat umrah Ustaz. Itu first time saya pergi umrah dan first kali pertama saya penuh sebulan puasa Ustaz. Ya. Masya-Allah. Masya Allah, masa tu baru rasa dia punya, ya Allah, inilah nikmat dia tu. Waktu tu dah kahwin ke belum? Masa tu dah kahwin dah Ustaz. Ya. Ada beza 2000 beza Ustaz. Beza dia macam mana nak cakap Ustaz, dia tak boleh guna perkataan nikmat dia tu. Dia lain macam lah Ustaz. Tak ada perkataan. Kita bagi galakan sikitlah supaya anak-anak remaja kita, anak-anak kalangan pemuda-pemuda kita ni untuk berumah tangga. Betul. Sebab rumah tangga lah yang sebenarnya merubah hidup saya Ustaz. Kerana rumah tangga lah.
kerana mendirikan masjid ni lah, rumah tangga ni, hidup saya berubah Ustaz. Kalau tidak, Masya Allah, takutlah nak cerita. Tak payah cerita lah. Kalau Tak payah cerita lah Ustaz. Takut Ustaz. Ya. Tak tertampung aib yang ada ni. Kita ni Ustaz, saya ni Ustaz, tiap malam saya bersyukur apa dah Ustaz. Ya. Saya cakap, ya Allah, hai, dengan kehebatan Allah lah menyembunyikan aib saya lah Ustaz. Kalau Masya tidak, ya Allah, kita ni memang aib Ustaz, aib. Yalah. Kalaulah Allah tak tutup keaiban kita ni, nampak sangatlah banyaknya kelemahan diri kita kan. Iya, Dalam teruk, hidup kita. tak ada. Bukan Nabil Betul. saja, termasuk saya, termasuk siapa saja. Walaupun dalam hidup kita ni kadang-kadang kita rasa kita dah sempurna, tapi kalaulah Allah tak tutup keaiban kita ni, banyak lagi kelemahan-kelemahan kita akan terdedah. Lalu Allah jadikan kita ni dengan nikmat yang paling besar kita dapat ni Nabil, ialah nikmat adalah kita dapat agama Islam. Itu nikmat Alhamdulillah. besar Betul. dalam hidup kita. Kerana Betul Ustaz. Dia telah menunjuk jalan hidup. Bagaimana cara kita nak hidup yang sebenar, kan? Seronok dia panggil. Betul. Kan? Oi, seronok. Nabi Seronok. sendiri bila masuk Ramadan ni rasa macam mana? Tambah-tambah kena Sa- PKP macam ni. Oh, saya rasa inilah Ramadan paling best Ustaz. Tak payah kerja. Alhamdulillah. Sebab apa? Alhamdulillah Ustaz, saya sebenarnya Ustaz, PKP ni, saya bukanlah nak cakap PKP. Sekarang nanti orang kata, kita ni punya pemikiran tak elok lah apa kan. Sebenarnya Ustaz, saya dah lama doa untuk dapat satu masa untuk ada di rumah. Ini saya bukanlah nak cakap mengaji, perbetulkan solat. Saya nak masa tu Ustaz. So bila PKP ni jadi Ustaz, dia macam ya Allah, Allah kabulkan doa ke apa ni, lama ni kita dengan tak ada kerja, tak ada buat apa-apa, memang kena duduk rumah. Ustaz faham tak Ustaz? Ya, saya nampak keseronokan, kegembiraan. Dan nampak pipi dah naik tembam sikit. Ya Ustaz. Saya sebenarnya saya selalu minta, saya cakap kalau ada banyak masa. Sebab Ustaz, okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz, salah ke kalau saya doa Ustaz, kadang-kadang saya doa apa tau, saya cakap ya Allah kau bagilah aku rezeki yang sangat murah, supaya aku ada duit yang banyak, aku boleh bayar rumah, kereta semua habis, supaya saya tak boleh pergi kerja, sebab saya nak concentrate belajar mengaji Al-Quran. Boleh ke Ustaz kita doa macam tu, yang nak minta duit dengan Allah, nak bayar benda-benda dunia ni? Boleh, tapi nampak malah sikit. Sepatutnya kita doa jangan berhenti bekerja sampailah kita mati. Bekerja ni merupakan ibadah dalam hidup kita. Tapi kalau kita doa minta Allah bagi rezeki, kemudian kita nak duduk bersila je kat rumah, kemudian tengok anak-anak, tengok isteri, rasanya isteri menyamah juga dengan kita. Betul. Itu betul Ustaz. Lalu doa kita nampak doa pemalas sikit, dia panggil. Boleh. Boleh, tak ada masalah pun. Cuma kalau boleh kita dalam hidup kita ni berdoa biar kita ni sentiasa Allah bagi pada kita rezeki yang murah, kemudian kehidupan yang memanjang dalam keadaan kesihatan, dan kita sentiasa bekerja untuk agama sebenarnya Nabil, bukan bekerja untuk duit. Allah dah bagi dah InsyaAllah. Jadi kita Betul. sebab dalam perut ibu kita Allah dah tulis dah rezeki kita banyak mana. Nabi jangan Allah dah tulis dah rezeki Nabi akan jadi seorang pelawak misal contohnya. Allah dah tulis awal-awal lagi dah tulis. Cuma dalam bersungguh-sungguh untuk kita dapatkan, dipanggil kemuncak dalam hidup kita husnul khatimah. Itu yang besar dalam hidup kita. Lalu kita panggil beramal. Allah ajar pada kita kan, wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasulih. Kamu berbuat amalan ataupun kamu bekerjalah. Setiap amalan kerja kamu itu akan dipertontonkan di hadapan Allah, dan kamu akan diperlihat setiap benda-benda yang kamu buat di atas dunia ini sendiri. Ni yang ni maknanya eloklah Nabil nak buat kerja tu, biar kita kerja untuk Islam.
untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara demikian. Nak duduk kat rumah buat kerja untuk Islam boleh. Sekarang kan, sekarang duduk kat rumah juga, tapi kita menyebarkan syiar agama, sebut cerita tentang agama. Ni pun kerja, ni dipanggil kerja, dipanggil dalam hidup kita. Jangan nampak kerja tu dalam satu ruang je, jangan. Tapi kita nampak kerja ni dalam banyak ruang dalam hidup kita. Kita dengan isteri kita pun kita bekerja, kita dengan anak-anak kita bekerja. Semua ni Allah sediakan ganjaran. Semuanya ada pahala yang Allah sediakan dalam hidup kita. Masya-Allah. Tu cara dalam hidup kita lah. Kita sebagai orang Islam jangan nampak ibadah ni hanya sembahyang, jangan. Jangan nampak ibadah ni hanya puasa saja, jangan. Tetapi ibadah kita ni, kita bergurau senda dengan isteri pun ibadah. Kita bermuamalah dengan anak-anak kita pun ibadah. Semua benda yang kita buat ni ibadah dipanggil. Sampailah kita mati, kita sedang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ustaz, Ya. lega Ustaz, jadi lega dengar Ustaz cakap ni. Ya, mudah-mudahan Islam ni mudah sebenarnya. Bukan Islam ni payah. Orang kita je nampak payah. Sepatutnya kita permudahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya orang-orang yang bukan Islam tengok seronok. Islam ni nampak gembira je. Islam ni nampak kita ceria je hidup kita. Yang ni diajar demikian. Jangan Islam ni jangan nampak payah. Kalau nampak kotor orang Islam, kalau nampak honor orang Islam, nampak susah orang Islam. Allah. Jangan begitu. Biar kita nampak Islam ni hebat. Tu cara demikian. Betul. Masya-Allah. Betul lah Ustaz. Kita kena tunjuk Ya, termasuk dengan Nabil menjadi pelawak kan. Nabil Betul. dekat letup tu kan. Maknanya Letuk. dalam Nabil dalam begitu pun menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah supaya orang tengok cantiknya Islam, hebatnya orang Islam, cerianya orang Islam, gembiranya orang Islam. Akhirnya orang bukan Islam tertarik dengan Islam. Dia tengok bagaimana hebatnya Islam. Dia panggil demikian. Ini cara Ustaz, kita. Saya sebenarnya, saya dah lama juga Ustaz. Saya cuba nak selit-selitkan apa-apa yang saya belajar tentang Islam dalam bila saya mengendalikan program-program ni lah. Ya. Kan, sebab tu lah nak kena betul lah Ustaz kan. Nak kena belajar, nak kena sentiasa belajar lah. Betul. Bukan Nabil je belajar, saya pun belajar lagi. Saya pun masih lagi belajar dengan Nabil. Saya belajar dengan orang lain. Banyak lagi saya. Sebab memang kita orang Islam ni saling belajar di antara satu sama lain. Kita tidak diajar supaya jadi sombong. Tidak. Tapi kita diajar supaya hidup kita ni saling tampung menampung. Kuat menguat. Kita ni belajar. Saya tengok Nabil, saya belajar. Saya tengok Nabil pakai baju biru. Saya pun pakai baju biru juga. Jekyll bagi. Saya pun ada Jekyll bagi. Alhamdulillah. Jekyll bagi. Alhamdulillah. Bagi jubah. Ada jubah yang Jekyll bagi. Best. Tapi saya nak sebutnya bahawa kita ni hidup dalam saling belajar. Tak ada orang yang hidup ni dalam keadaan yang dia rasa sempurna pada diri dia. Tak boleh. Bila kita hidup ni, kita saling untuk belajar. Ambil manfaat. Saya ambil manfaat daripada Nabil. Nabil ambil manfaat daripada saya. Saling bermanfaat di antara satu sama lain. Yang menyebabkan akhirnya kita boleh tengok orang Islam ni orang yang hebat. Orang Islam ni orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia nampak future, nampak masa depan. Dia nak ke mana sebenarnya dalam hidup dia. Ni cara sebagai seorang mukmin dipanggil. Dan kalau ada je yang kalau kita ni pasang niat nak belajar je, tak adalah isu bosan dengan hidup, boring dengan hari-hari. Betul tak Ustaz? Betul. Benda tu yang kita nak kena tanam dalam diri tu. Yeah. Itu yang saya baru sekarang ni sibuk nak belajar mengaji ni Ustaz. Kalau tidak dah tak ada buat apa-apa dah. Alhamdulillah bagus Nabil. Alhamdulillah Ustaz. Nabil belajar mengaji ni jangan rasa malu, jangan rasa segan. Bila kita belajar mengaji ni kita rasa bangga. Alhamdulillah Allah bagi peluang untuk belajar Al-Quran. Betul. Sebab orang lain Allah tak bagi demikian. Allah tak buka pun. Kita boleh tengok Donald Trump kan, Donald Trump. Donald Trump. Betul Ustaz. Tak belajar pun mengaji dia. Betul Ustaz. Dia sibuk je. Kita nak sebutnya
Nama kita Ahmad Nabil, tapi kita boleh belajar mengaji. Kita kan lebih hebat daripada Donald Trump. Itu senang bahasa. InsyaAllah. Itu Maknanya, bahasa paling senang, Ustaz. Untuk kita bagi semangat dalam hidup kita. Betul. Maknanya dalam hidup kita ni kita rasa bangga. Alhamdulillah Allah bagi peluang untuk kita belajar Al-Quran. Alhamdulillah Betul. kita diberi peluang untuk belajar agama. Alhamdulillah Allah, tanda Allah sayang pada kita, Allah mula tunjukkan jalan hidup beragama. Bila Allah sayang pada kita ni, Allah tunjuk jalan. Macam ni yang kena buat, macam ni kena buat. Kita pun rasa seronok. Kita pun rasa gembira. Bila kita dalam keadaan kita dalam mentaati perintah Allah. Kita boleh semayang, kita rasa gembira. Kita boleh puasa, kita boleh rasa gembira. Kita boleh buat benda yang disuruh oleh Allah, kita rasa happy sangat dalam hidup kita. Itu tanda kita ni dah mula ada, dipanggil kemanisan beragama. Betul, Ustaz. Wah, halawatul iman. Yeah. Ustaz, sebenarnya Ustaz, saya dulu kita bila datang bulan puasa ni, dia kadang-kadang ada, alah Ustaz, orang manusia kan, dia ada satu perasaan, Allah, dah masuk bulan puasa pula. Dulu Ustaz, tapi sekarang ni Ustaz, saya tak rasa puasa tu dah jadi macam tak rasa tau Ustaz. Ya. Itu yang saya pun terkagum dengan diri saya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan jadi ujub, Nabil. Jangan jadi ujub pula kan. Jangan jadi ujub. Tapi kita kena rasa bangga. Alhamdulillah. Betul. Allah bagi nikmat ini. Bila kita rasa bangga tersebut, terkeluarlah daripada mulut kita syukur. Betul. Alhamdulillah. Yang kita kena ada pada diri kita. Bukan kita jadi ujub. Betul. Tetapi kita rasa syukur di atas pemberian yang Allah bagi. Kita tengok muka isteri kita, kita rasa syukur. Alhamdulillah aku ada isteri. Tengok muka anak-anak kita rasa Alhamdulillah aku ada anak-anak. Kita tengok jiran-jiran kita, syukur. Alhamdulillah aku ada jiran. Ada orang kaya-kaya tak ada jiran dalam hidup. Betul. Sebab dia buat rumah besar-besar, seorang-seorang kat atas bukit. Mana ada jiran? Kita pula Alhamdulillah rumah kita begini pun kita ada jiran. Syukur. Alhamdulillah. Betul. Syukur. Alhamdulillah. Kita ni sentiasa kita beramal dengan kalimah-kalimah yang menunjukkan kita ni tak kufur pada Allah. Betul, Ustaz. Dalam hidup. Ustaz, dulu kalau saya masa muda kan, orang kan bila susah hati kan macam-macam benda dia pergi cari Ustaz, nak hilangkan rasa susah hati tu. Ya. Betul lah Ustaz. Dia pergilah buatlah, pergi kelab lah, pergi lumba lah, pergi ni lah, begitulah kan Ustaz kan. Ya. Itu dulu. Lepas tu dulu Ustaz, saya selalu tanya tau, apa benda lah yang rasa macam tak sedap hati, macam risau, murung. Tapi sekarang ni Ustaz, bila saya susah hati, saya selalu cakap apa tau Ustaz? Allah tak nampak aku ke lah. Allah tak peduli aku ke. Saya selalu lepas tu bila saya cakap ni, Ustaz kan, saya lupa lah Ustaz lah. Dia macam nak ayat, boleh Ustaz kita guna benda itu, Allah tak nampak aku ke ni, Allah tak tengok aku ke. Sebenarnya bolehlah. Sebenarnya itulah jalan yang patut kita buat dalam hidup kita. Bila kita ada masalah, kita jangan tambah masalah. Tetapi bila kita ada masalah, kita cari jalan untuk menyelesaikan masalah. Dia bukannya kita menambahkan lagi masalah. Orang kita bila dia ada masalah, dia pergi minum arak misal contohnya, ataupun dia berjudi, ataupun dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Sebenarnya dia bukan menyelesaikan masalah, dia menambah masalah. Betul. Tapi dalam hidup kita, bila kita ada masalah, kita diajar supaya selesaikan masalah. Selesaikan masalah. Tak adalah orang yang boleh menyelesaikan masalah kita dalam hidup kita ni ialah kecuali Allah. Kerana dia yang memberi ujian dalam hidup kita, dia juga yang membuka jalan penyelesaian dalam hidup kita. Kita kena faham begitu je dalam hidup kita. Cantiklah Nabil. Betul. Bila Nabil kena ada ujian dalam hidup, dalam kehidupan kita ni, siapa yang tak kena ujian? Semua ada ujian. Saya sendiri ada ujian, Nabil ada ujian cara Nabil, saya ada ujian cara saya. Allah jadikan ujian dalam hidup ini. Tapi kita jangan lari daripada Allah. Bila kita ada ujian, kita cari Allah. Antara cari Allahnya apa dia? Baca Quran, cara kita zikir, cara kita bersedekah,
bila kita ada masalah, kita banyakkan bersedekah. Ajak kawan-kawan untuk kita belanja makan. Kawan-kawan tanya, kenapa kena belanja makan ni? Kenapa kamu belanja makan? Kamu ada masalah kan? Ya, saya nak menyelesaikan masalah. Lalu kawan kita pelik kan? Macam mana pula dengan menyelesaikan masalah dengan kita belanja makan? Kan? Kita jawab, kerana bila kita belanja kawan kita makan, kita telah menarik perhatian Allah untuk diri kita. Allah lah yang tolong menyelesaikan masalah kita bila kita berhadapan dengan masalah. Itu cara pada diri kita. Nabil dan semualah sahabat-sahabat yang turut serta pada malam ni kan. Sibuk masing-masing pun tanya. Mereka pun ada masalah juga ni. Di kalangan kita kan. Nak tanya macam mana penyelesaian dalam hidup. Antaranya ialah kita kembali pada Allah. Kembali pada Allah ni, dengan doa, dengan bangun tahajud malam, kemudian dengan kita dengar kuliah. Dengar kuliah ni pun satu juga cara untuk menyelesaikan masalah. Kita duduk dengar. Kadang-kadang kan Nabil, bila Nabil dengar kuliah-kuliah tu kan, kadang-kadang ustaz yang cakap tu, dia sebut-sebut tu sebiji kena pada diri kita kan. Sebiji kena. Betul Ustaz. Betul. Kita ni kadang-kadang kita kata, ustaz ni macam tahu je aku ni. Macam tahu je masalah aku. Kita sebut demikian. Sebenarnya tak, ustaz tu pun masalah sama dengan kita juga. Sebab tu dia cerita benda yang sama demikian pada kita. Insya-Allah. Jadi dia tunjukkan jalan penyelesaian. Bila ditunjuk jalan penyelesaian, sama ada dia tunjuk jalan penyelesaian daripada anugerah Allah kepada dia. Dia cerita penyelesaian. Kadang-kadang kan kita dengar Ustaz Azhar Idrus misal contoh. Kita dengar Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, kita dengar Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dan sebagainya. Dan dia kuliah tu, kita dengar tu, sebiji dia sebut pada tentang diri kita. Kita pun rasa memang kena pada diri kita. Sebenarnya itu satu jalan penyelesaian masalah dalam hidup. Dengar kuliah, dengar pandangan-pandangan alim ulama, dengar kata-kata nasihat mereka. Nescaya banyak jalan-jalan hidup kita ni kita boleh selesai dalam hidup kita dengan cara demikian. Masya-Allah. Betul Ustaz. Apa Ustaz cakap tu tepat sangatlah Ustaz. Memang selalu saya dulu selalu kalau yelah kita berumah tangga kan Ustaz. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Memang saya memang selalu buka lah Ustaz ceramah-ceramah agama ni. Sebab apa tahu Ustaz? Bila ceramah agama, saya punya jalan pula, bila buka ceramah agama, saya dengan isteri saya dah tak jadi gaduh Ustaz. Sebab dua-dua saya cakap, orang tengah ceramah ni tak elok cakap. So dia pun tak adalah bising, saya pun tak adalah jadi marah. Ya, betul-betul. Baguslah tu. Itu satu cara kita penyelesaian. Tengok cantiknya Islam dipanggil. Betul. Tapi saya setuju sangatlah yang Ustaz cakap, bila ada masalah tu panggil kawan-kawan, belanja makan ataupun cari orang siapa yang kita nak tolong. Sebab Ustaz, kalau Ustaz pernah tengok, dulu saya pernah ada buat perkongsian. Saya cakap saya jadi yang sekarang ni Ustaz. Sebab saya ada, sebab masa saya dispatch dulu, saya ada sedekah duit Ustaz. Masa tu saya susah, yang saya ada RM2. Masa tu saya dispatch, saya dalam poket ada RM2. Saya solat asar dekat ada satu masjid dekat Taman Tun ni. Saya keluar je masjid tu Ustaz, ada satu pakcik ni dia tahan saya dekat pintu masjid. Dia cakap dengan saya, ada berapa kalau nak bagilah, dia cakap macam tu. Masa tu saya ada RM2 je Ustaz. RM2 ni adalah duit minyak motor saya nak balik ke Puchong. Kalau saya tak ada RM2 ni Ustaz, tak balik. Okey, kemudian so Ustaz, lepas tu Ustaz, saya tak ada fikir apa-apa. Pakcik tu minta, saya terus bagi RM1. Saya bagi RM1 lagi, saya isi minyak motor, dapat separuh jalan je Ustaz. Allahu Akbar. Lepas tu saya tolak motor saya. Tapi Ustaz, 2 minggu lepas tu yang saya masuk Raja Lawak terus menang tu Ustaz. Masya-Allah. Allahu Masya-Allah. Saya memang saya jadi macam mula-mula tu macam kita ingat-ingat lupa kan. Tapi bila saya dah lama-lama tu saya cakap mungkin pasal berkat Allah, Allah uji kita hari tu dengan. Sebab Ustaz bayangkanlah Ustaz, kita cuma ada hidup saya bernilai RM2 je petang tu.
Itu je yang saya ada Ustaz. Dalam akaun semua tak ada duit. Kosong. Akaun semua tak ada duit saya. Ya. Saya faham. Itu yang keadaan macam tu biasa berlaku. Saya pun pernah melalui saat yang sebegitu. Saya dulu waktu mana saya belajar dahulu, saya pergi belajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Saya sendirinya bukannya orang yang berada. Waktu mana pergi belajar tu pinjam duit bapa pak saudara, saya pinjam duit kawan-kawan untuk saya nak belajar di Mesir. Waktu mana seminggu sebelum saya nak periksa tahun yang ketiga, tak silap ingatan sayanya, periksa untuk naik tahun yang keempat, saya belajar kat Mesir. Saya ingat lagi seorang guru saya, dia berkata, kalau kamu nak jawab periksa dengan baik, kamu derma dalam hidup. Bila kamu derma, nanti kamu boleh jawab peperiksaan. Waktu tu saya ada lebih kurang 10 pound Mesir saja. Ada duit 10 pound Mesir betul-betul. Dalam keadaan macam tu, saya derma juga. 10 pound tu saya masuk dalam tabung hari Jumaat. Hari Ahad saya akan mula peperiksaan. Tapi subhanallah, hari tersebut saya balik belajar, saya balik menghafal, kemudian tengah-tengah jawab periksa tu kosong, tak nampak apa-apa. Tiba-tiba Allah tunjuk jawapan. Nampak satu Masya-Allah. Allah bagi Masya-Allah. Ni maksudnya betul sama dengan Nabil. Nabil Allah nak angkatkan darjat untuk jadi pelawak, daripada dispatch naik jadi pelawak. Nak sebutnya manakala saya sendirinya, saya waktu mana saya belajar dahulu, saya infak. Bila saya infak, Allah tambahkan lagi rezeki yang kita tak sangka dalam hidup kita. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Sebab tu saya kadang-kadang Ustaz, bila orang panggil saya nak sembang-sembang, nak bagi motivasi kat budak-budak sekolah ke apa, saya selalu tekankan pasal sedekah ni Ustaz. Ya, betul. Sebab kita living proof. Orang putih kata, living proof. Living proof. Dia dah dengar cerita Ustaz ni. Betul memang. Betul. Jadi Ustaz, dia jadi. Tapi kita ni lagi satu Ustaz. Ni budak tadi sebelum saya mula, saya ada WhatsApp group dengan kawan-kawan kampung saya. Ya. Yeah. Saya tanya dia orang, kalau dapat jumpa Ustaz Ahmad Dasuki, korang nak tanya apa? So ada sahabat saya ni, nama dia Fahmi, dia tanya, dia bagilah, dia tulis dekat situ, dia tanya, dia kata, cuba kau tanya Ustaz, bila kita bersedekah ni, tapi soalan ni dia akan terkena dekat Ustaz yang ni lah, yang viral ni. Dia tanya Ustaz, sebab soalan ni pun saya tertanya-tanya juga. Bila kita sedekah, lepas tu mungkin niat kita nak share dengan orang yang sedekah ni bagus. Sedekah ni dia ada banyak sangat pulangan dia. So kita pun kongsi social media, Facebook, Instagram, kan? So itu niat kita. Tapi macam mana Ustaz? Adakah boleh tak boleh? Itu kira ikhlas ke? Boleh ke tak boleh Ustaz sebenarnya? Sebab kalau kita ikut yang pepatah ke yang cakap tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak nampak. Gini, bagi tahu pada Fahmi tu bahawa dalam hidup kita ni, bila kita bersedekah, ada dua cara yang dibenarkan dalam Islam. Yang pertama, sama ada kita tunjuk sedekah kita tu pada orang ramai. Allah kata, in tubdus sadaqati fa na'immahi. Kalau kamu bagi sedekah, kamu tunjuk pada orang, fa na'immahi. Fa na'immahi ni maknanya bagus, katanya Allah. Bagus untuk memberi rangsangan pada orang. Orang datang, orang pun tengok, baguslah Nabil. Dia tak kaya seorang-seorang. Dia kaya dengan dia bagi kekayaan dia tu, dia guna kekayaan dia untuk kerja-kerja Islam. Fana immahi. Allah kata bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kamu sembunyikan dan kamu bagi pada orang-orang susah, kamu bagi pada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum. Itu pun yang terbaik untuk kamu, katanya Allah. Maknanya dua-dua boleh. Dua-dua boleh Ustaz? Dua-dua boleh. Nak bagi terang-terang pun boleh. Nak bagi sembunyi-sembunyi pun boleh. Yang tak boleh, yang tak bagi-bagi. Tu yang tak boleh. Yang tak boleh tu, yang duduk senyap-senyap je, kaya seorang-seorang. Tu yang tak boleh. Jadi, itu dia. Yang pentingnya Nabil, kalau kita nak bagi pada orang,
kemudian kita nak bagi nak bagi rangsangan pada orang. Rangsangan. Nak bagi orang bersemangat. Tengok bukan ustaz tu seorang bagi. Kita pun boleh bagi juga. Kalau orang tu boleh bagi, takkan kita tak boleh bagi. Kita pun bagi. Betul. Orang pun nampak bersemangat. Dia panggil demikian. Itu Allah kata apa dia? Wa in tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kamu bagi dalam keadaan yang kamu bagi dalam terang-terang, tu pun terbaik juga pada kamu. Kalau kamu sembunyi-sembunyi pun terbaik juga dalam hidup kamu. Dua-dua Masya Allah. penting, Dua-dua boleh. Yang penting jaga hati. Jangan riak. Jangan takbur, jangan sombong. Yang kita jaga hati biar ikhlas kerana Allah. Kita serah pada Allah. Betul. Tak ada orang pun yang tahu. Kita buat betul-betul ikhlas akan sampai ke arasy Allah. Bila kita lakukan demikian. Ini yang kita kena buat. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ajar Islam ni mudah, bukan Islam ni payah. Islam ni agama yang paling mudah dan jangan kamu buat payah, jangan kita buat susah-susah dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni Allah permudah. Permudah pun ada sekatan dan ada batasan. Tidak kata mudah semua tidak. Tapi betul. Allah tidak kata sempitkan kita sampai kita tak boleh bergerak. Tak. Islam ni dia satu agama yang memudahkan dalam hidup kita. Sembahyang kalau tak boleh berdiri, kita boleh duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Kalau tak boleh baring, kita boleh solat dengan mata. Kalau kita tak boleh solat dengan mata, kita solat dengan hati. Kata kalau orang cungkil mata kita. Kita kena solat dengan hati. Dah dengar azan masuk waktu. Solat dengan hati. Kalau dengan hati pun tak boleh, tanda kita dah mati. Senang ceritanya. Maknanya pada diri kita ni, jangan buat payah. Islam ni mudah. Bukan Islam ni payah pada diri kita. Jadi Nabil bagi tahu pada kawan-kawan, siapa yang nak buat derma, dia nak rakam derma dia, kemudian dia nak sebar, nak bagi tahu pada orang yang dia derma, nak suruh orang lain pun semangat juga menderma, boleh buat. Tapi kalau siapa yang dia tak nak, dia kata saya tak nak tahulah, saya nak sembunyi-sembunyi. Orang tanya, siapa yang bagi ni? Hamba Allah. Hamba Allah. Pun tak apa juga. Dua-dua tak apa. Yang tak boleh, yang tak bagi-bagi. Senang je. Itu cara. Yang kita kena faham kita. Betul. Dah lah dia tak bagi. Dia marah pula orang lain bagi, Ustaz. Ya. Itu masalah tu. Masalah hati lah tu, Ustaz. Orang panggil Ya. Masalah hati di kalangan orang kita ni pun masalah besar di kalangan kita. Kita harap supaya kita boleh baiki hati kita. Tambah kita dalam bulan Ramadan ni kan. Bulan untuk nak betulkan balik hati kita. Jangan hati kita ni masuk bulan Ramadan pun masih lagi buruk perangai kita. Bagus juga Allah jadikan isu ni dalam bulan Ramadan. Kan? Nak suruh ambil kesempatan lah. Siapa-siapa di kalangan kita pun ambil kesempatan untuk membetulkan hati di kalangan kita. Kita ni asyik nak membetulkan jalan je. Hati kita tak betul. Kita asyik nak membetulkan yang dalam hidup kita ni je. Yang dalam hati kita tak betul-betul pada diri kita. Lalu kita harap supaya Allah kurniakan pada kita dalam hidup kita ni satu hati yang lembut, hati yang mudah. Sebab tu Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ni. Kenapa Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan? Kenapa tak turun dalam bulan Rabiul Awal? Kenapa tak turun dalam bulan Rejab, bulan Safar dan sebagainya? Kenapa bulan Ramadan? Kerana Allah nak suruh masukkan Al-Quran dalam hati kita. Di saat mana kosongnya perut kita, senang Al-Quran masuk dalam hati kita. Masya Allah. Itu dia, Ustaz. Kan? Ya. Betul lah, Ustaz. Kan? Bila perut, tapi sebab betul, Ustaz, kan? Perut kenyang memang tak ngaji. tak baca. Semayang tarawih pun gitu tadi. Goyang. Ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah, Ustaz. Tu saya cakap. PKP, saya daripada start PKP ni sampai hari ni, saya tak nampak yang negatif langsung lah, Ustaz. Alhamdulillah. Bagus. Saya tak nampak yang negatif langsung. Saya nampak dia macam satu wah, ini memang satu peluang ni. Allah bagi dekat kita satu peluang ni. Ini kita kena grab ni. Tapi Ustaz, benda ni pun biasa jugalah. Dah jadi topik lah hari-hari sekarang ni. Kawan-kawan kalau telefon pun kita ni Ustaz, kita ni dah hujung-hujung sangat ke, Ustaz? Tak tahulah. Saya rasa ya, betul.
sejam kita ni nak jadi rasa cepat saja. Saya rasa baru je kita bercakap. Dah sejam dah Ustaz? Dah hampir sejam kita bercakap kan. Masya Allah. Okey Ustaz, Yeah. itu hari saya layan Ustaznya YouTube. Yeah. Sebab Ustaz, saya kalau nak melayan YouTube ni Ustaz ni saya suka yang jenis cakap terus terang ni Ustaz. Sebab macam saya kat TV Ustaz tengoklah, saya pun kadang-kadang mulut saya cakap terus terang juga. Ya, bagus. Nak macam isu macam Ustaz cakap bila yang isu pasal ni lah sahabat kita ni hamba Allah Sajjad ni semua kan Ustaz cakap kan. Yang pasal Palu tu Ustaz. Saya jadi macam terkesan lah Ustaz dengan kejadian tu, sebab Palu tu baru 1,500 orang LGBT. Lepas Ustaz share tu yang Malaysia ni ada 32,000 35,000 orang berdaftar LGBT Ustaz. Saya terus jadi macam masya-Allah. Okey Ustaz, macam saya Ustaz. Apa peranan orang macam saya ni Ustaz? Apa peranan orang macam saya ni bila saya tengok seagama dengan saya, sebangsa dengan saya yang dia tersesat ni Ustaz. Dia macam ni nak cakap Ustaz, perkataan dia saya takutlah nak guna perkataan. Dia terlari daripada landasan. Terlari daripada landasan ni Ustaz. Apa? Sebab kadang-kadang saya kan bila kita cakap dekat Instagram, kita cakap dekat Facebook, kan orang kata kita kau pun dulu macam-macam buat ini buat itu, gambar kau ada lagi lah dekat Google lah. Kau ni bukannya ustaz pun, kau ni artis je, artis hamba pula tu lah, macam-macam dia hina kita pula. Kita jadi marah. Kita pula jadi marah. Tapi saya nak tahu Ustaz, apa peranan kita sebagai seorang Islam, dan kita tak nak nanti kita disoal Ustaz di akhirat. Kenapa kau tak pernah nak nasihatkan, kenapa kau tak pernah nak ambil tanggungjawab untuk sekurang-kurangnya bersuara atau berkata apa-apa. Ada ke Ustaz benda-benda macam ni? Soalan ni macam saya rasa saya dah agak-agak Nabi akan tanya soalan ni pada saya tadi. Dalam perjalanan saya ke tempat ini, saya dah teragak Nabi ni nak tanya apa pada saya. Rupa-rupanya betul soalan ni yang Nabi nak tanya. Betul Ustaz? Ya. Saya nak sebut begini je. Saya nak sebut Nabil, mari kita ajak sahabat-sahabat kita ni kembali kepada jalan hidup yang sebenar. Jalan fitrah dipanggil. Jalan, maknanya kita ni siapa pun kita, tak kira dia ustaz ke, dia pelakon ke, dia ahli sukan ke, dia siapa pun dia, maka kita ajak di kalangan sahabat-sahabat kita ni untuk mereka ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat maksudnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang sebenar-benarnya dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, jangan kita biarkan hidup kita ni terlencung, terlari daripada landasan. Kerana kita kena faham bahawa syaitan ini setiap masa, setiap ketika dia akan tarik jalan orang ni supaya orang ni tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita pula kena setiap masa, setiap ketika kena ajak orang balik kepada Allah. Balik kepada Allah ni maksudnya taubat. Setiap hari pada diri kita ni kita sebut pada sahabat-sahabat, marilah kita bertaubat pada Allah. Marilah kita balik kepada Allah. Tak kiralah siapa pun. Saya perlu taubat ataupun Nabil kena taubat, Sajjad kena taubat, semua kena taubat. Sebab apa dia? Sebab kita masih lagi hidup atas dunia kan? Bila kita masih diberi peluang oleh Allah untuk hidup di atas dunia, maka di antara perkara yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ni, jangan kita berhenti, ialah bertaubat dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita boleh bertaubat pada Allah dalam hidup kita, maka kita telah kembali kepada Allah. Balik semula pada landasan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang penting. Taubat ni tak kira siapa. Ustaz kena taubat, pelakon kena taubat, orang yang jadi gay, jadi lesbian kena taubat, semua kena taubat. Maknanya kita balik pada landasan asal. Bila kita balik pada landasan asal dalam hidup kita, maka kita biar berjaya di akhirat, jangan berjaya di dunia je. Saya sentiasa sebut di kalangan sahabat-sahabat kita kan, kenapa orang kita ni sibuk dia nak fikir tentang nak suruh berjaya di dunia, tapi dia tak fikir nak berjaya di akhirat.
Cubalah Betul. macam Nabil ke siapa saja pun di kalangan kita kan. Kita fikir macam mana aku kalau aku mati. Macam katakanlah kita jadi Allah yarham abam yang meninggal dunia mengejut misal contohnya. Kemudian kita dapati bila kita masuk dalam kubur, apa benda yang kita nak bawa bila kita menghadap depan Allah nanti. Sajak misal contohnya, sajak sendiri. Cuba tanya, kalau dia mati agak-agak dia nak jawab apa dia depan Allah. Suasana pada diri dia. Betul. Dia kena ada benda macam tu. Dia bukan hanya menjadikan kesusahan pada orang di dunia, tetapi dia akan menyusahkan diri dia dalam kubur nanti. Dia akan menyusahkan diri dia di akhirat nanti. Jadi oleh yang demikian, dalam hidup kita kata tak kira sajak ke yang baru nak jadi tuduk yang nama apa saja pun dia pada diri dia sebut, dia kena apa dia? Hidup ni mesti taubat pada Allah. Dia ada satu jalan dia. Jalan untuk nak selesai masalah ini ialah kita kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bila kita kena taubat nasuha? Ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan yang paling terbaik pada diri kita. Betul, Ustaz. Kita duduk menung-menung. Nabil masuk dalam bilik, kunci pintu bilik, tutup pintu tutup lampu, biar gelap betul-betul, semayang dalam gelap tu. Cuba kita rasa. Macam mana dalam kubur gelap-gelap nanti? Macam mana kita bangun di akhirat nanti? Macam mana kita bangun seorang nanti? Maknanya dalam waktu kita sentiasa pada diri kita ni pintu bilik, tutup pintu tutup lampu, biar gelap betul-betul, semayang dalam gelap tu. Cuba kita rasa macam mana dalam kubur gelap-gelap nanti, macam mana kita bangun di akhirat nanti, macam mana kita seorang-seorang nanti. Maknanya dalam hidup kita ni kita sentiasa pada diri kita ni ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara maknanya yang kita sebut ialah kalimah kita istighfar pada Allah. Ada kalimah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar yang Rasulullah ajar untuk kita baca. Macam mana Ustaz? Penghulu kepada istighfar. Allahumma anta rabbi. Cuba Nabil sebut. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa ala ana ahdika. Wa wa'dika. Wa wa'dika. Mastata'tu. Abu'u laka. Binikmatika. Alayya. Wa abu'u bizambi. Faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. InsyaAllah nanti sekejap lagi ada sahabat-sahabat yang dia tulis balik dekat dengan Instagram, dia tulis balik dekat betul. Dia tulis balik doa sahabat-sahabat yang tahu Sayyidul Istighfar dalam YouTube tu, boleh tulis balik nanti. Boleh sama-sama kita pakat hafal. Nabil buat amalan ini dalam hidup Nabil. InsyaAllah. Dia berapa kali Ustaz dia baca? 7 kali setiap pagi. Baca 7 kali setiap pagi. 7 kali setiap pagi Rasulullah ajar pada kita supaya kita ni baca dan baca. Ini dipanggil Sayyidul Istighfar. Pemimpin ataupun penghulu kepada segala taubat, dipanggil demikian. Taubat kita ni kita baca. Tambah-tambah dalam musim-musim macam ni kan. Kita sebut, bila Nabil duduk dalam bilik seorang-seorang, sebut Allahumma anta rabbi. Ya Allah, kamu Tuhan aku. Kita nak sebut, kamu Tuhan aku. Khalaqtani, kamu yang menjadikan aku. Wa ana abduka, aku ni hamba kamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, aku ni dalam genggaman janji dengan kamu. Wa wa'dika, untuk menunaikan janji pada kamu. Mastata'tu, seupaya mungkin aku nak tunaikan ya Allah. Abu'u laka binikmatika alayya, kamu pula bagi nikmat-nikmat yang banyak ke atas aku. Wa abu'u bizambi, tapi sayang aku pula buat dosa banyak pula pada kamu. Faghfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tak ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa ini kecuali kamu ya Allah. Ni kita sebut. Bila kita sebut Nabil ulang sebut macam tu kan, tak sedar, tak rasa, kita terasa mengalir air mata.
Mengalir Betul, mata Ustaz. kita ni. Dalam kita rasa banyaknya dosa aku, ya Allah. Tu cara Betul, demikian Ustaz. pada diri kita. Nampak balik. Bukan Nabi sajalah, sajat ke, yang siapa saja di kalangan kita ni, minta ampun pada Allah. Semua di Betul, kalangan Ustaz. kita ni berdosa. Saya berdosa, Nabi berdosa, sahabat-sahabat semua berdosa. Betul, Dalam Ustaz. keadaan kita berdosa ni, lalu kita minta ampun pada Allah. Ini jalan untuk kembali membetulkan hidup kita supaya tak datang lagi musibah yang lebih besar. Musibah yang Betul, besar. Ustaz. Kita ni COVID-19 ni pun kita kena tahu juga mungkin ni kerana kedegilan dan ketololan manusia dipanggil. Kerana degilnya manusia dan tololnya manusia, lalu Allah turunkan dengan COVID-19. Bila Allah jadikan macam ni, baru celik mata semua. Tak kira. Betul, Ustaz. Kamu Amerika ke, kamu China ke, kamu negara apa pun pada kamu. Bila kena saja COVID-19 ni, kamu tak ada, hilang kuasa. Kamu tak ada kekuatan. Ni maknanya apa dia? Yang berkuasa di waktu ini siapa? Allah yang berkuasa. Di waktu Betul, ini Ustaz. semua jadi kedil. Besar macam mana pun Presiden negara Britain, Perdana Menteri Britain, masuk ICU juga dia. Betul. Besar macam mana pun Li Peng, Presiden China, pun dalam keadaan tak ada kekuatan. Sekarang Amerika pula sedang Allah jadikan Amerika mengejut dalam keadaan. Kenapa? Kerana dosa-dosa. Dosa ni menyebabkan kita ni, menyebabkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Dalam sehari Betul, dua ni Ustaz. pula kita dengar ribut-ribut pula kan. Dengar Betul, pula Ustaz. hujan lebat, ribut, petir dan sebagainya. Menjadikan Banjir semua, Ustaz. Banjir mengejut pada diri kita. Semua ni kita bimbang. Ni kerana dosa-dosa kita lah. Apa kata di kalangan kita, mari kita sama-sama beristighfar. Minta ampun pada Allah. Peluang yang Allah bagi. Elok dah lepas pada PKP, lepas pada PKP masuk Ramadan. Ramadan nak suruh apa dia? Nak suruh kita minta ampun pada Allah. Betul, Ustaz. Dalam hidup kita ni banyak sangat yang kita lakukan, dosa-dosa dan sebagainya. Lalu dalam keadaan dosa-dosa yang sebegini ni, kita minta supaya ya Allah tolong ampunkanlah dosa aku ya Allah. Dosa besar aku, dosa kecil aku, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa apa pun yang pernah kita buat sebelum daripada ni. Kalau nak kira tak terhitung banyaknya dosa-dosa yang Allah jadikan Betul, dalam kehidupan kita. Ya. Baik. InsyaAllah, Ustaz. Masya Allah. Naik bulu roma saya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati. InsyaAllah. Bukan Ustaz. Nabil saja, Alhamdulillah. saya sendiri pun seorang-seorang, kalau saya duduk munajat malam-malam pada saat saya seorang-seorang, saya rasa kedih sangat, rasa takut sangat. Takut dengan Betul, dosa-dosa orang kita yang sama-sama kita yang buat ini. Kita pun Betul, rasa Ustaz. takut dengan kesalahan diri kita sendiri. Yang kita buat salah ni banyak dalam hidup kita. Sebab itulah Allah jadikan ujian-ujian kita ni bertindan-tindan dalam hidup. Kenapa boleh jadi? Kerana Allah sedang menguji kita kan. Allah sedang menjadikan kita ni di saat nak suruh betulkan jalan hidup dalam hidup kita ini sendiri. Betul, Ustaz. Lepas tu dia sekarang, yelah, Allah dah letak kematian tu ada di mana-mana sekarang. Ya. COVID-19 ni bukan peduli siapa pun. Kalau kena, kalau nak mati. Ya, betul. So dia dah jadi setiap masa tu adalah masa untuk bertaubat, masa untuk ingat Allah je sekarang ni, Ustaz. Sebab kita tak tahu. Silap besok bangun-bangun dah tak sihat, pergi hospital, dah kena COVID, tu meninggal. Ya. Kita doa Allah bagi kita kesempatan untuk bertaubat lah, Ustaz. Saya takut lah, Ustaz. Sebenarnya, Ustaz, masa arwah Pak Yus meninggal, saya dengan beberapa sahabat alam kita yang mandikan arwah Pak Yus. Masya Allah. Kan, lepas tu ni arwah abang pula meninggal. Dia makin lama dah rasa macam makin dekat kita dengan mati tu, Ustaz, kan. Betul. Allah selalu Allah ingatkan kita ni je, Ustaz. Ya, betul. Baguslah Ustaz, biar ada keadaan macam tu. Ya. Macam ada tak, Ustaz, macam apa, doa ke, macam apa yang kita boleh baca untuk kita selalu di-remind yang mati tu dah dekat ni. Ingat Allah, jangan buat salah, jangan nak sibuk-sibuk nak kejar dunia lagi, nak sibuk-sibuk dengan dunia lagi, Ustaz. Sebab kadang-kadang, Ustaz, bila nak macam kerja entertainment ni, Ustaz, Masya Allah, kita cepat, macam saya sendirilah, saya cepat sangat
lupa dah. Nanti bila dah balik rumah, dah balik rumah seorang-seorang, baru nak sibuk, nak ingat balik kan. Itu normal manusia. Itu normal manusia. Itu tanda Nabil manusia. Kalau tidak, kalau Nabil ni jadi warok je manjang, bukan manusia, ni malaikat dipanggil. Ni malaikat. Kalau kita sentiasa hidup buat jahat je, dalam hidup kita tu, tanda kita ni syaitan. Kita ni syaitan. Tapi manusia ni dia begitu dalam hidup dia. Ada kala dia Allah jadikan pada diri dia terbuka, masa dia rasa nak seronok, dia seronok. Dia jadi terlupa dalam hidup dia. Tapi masa kadang-kadang Allah jadikan pada dia, datang pada diri dia, termenung sekejap, tengok orang tu meninggal dunia seorang-seorang, terdiam dia. Yang dia terdiam tu tanda Allah nak buka hati dia. Kamu ingat sikit dalam hidup kamu. Ni tazkirah Allah, peringatan Allah kepada setiap di kalangan kita. Jadi Nabil di antara doa yang paling mudah lah, yang kita jangan tinggal pada diri kita ni. Rasulullah ajar pada kita ulang baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni doa yang paling orang panggil padu Ustaz. Yang diajar oleh Rasulullah sendiri suruh ulang. Tapi orang kita nampak lekeh kan doa tu. Allah, ingat ke doa yang payah-payah sikit Ustaz nak baca. Tapi rupa-rupa Ustaz baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita semua tahu Ustaz kan. Kita dah tahu tapi kita tak baca. Kita dah tahu tapi kita ni mana ada kita duduk seorang-seorang kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bila kita sebut doa ni? Bila kita baca doa lepas semayang kita tu pun kalau rajin, kalau malah bagi salam angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin tu dia. Ustaz ya Allah. Ya Allah doa di kalangan kita. Ustaz. Saya ingat dulu saya je buat macam tu. Memang normal ke tu Ustaz? Ramai orang kita yang demikian. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Takkan ya Allah tak tahu apa yang aku nak. Jangan. Kita berdoa ni doa yang Rasulullah ajar. Rasulullah ajar doa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang dan ulang pada diri kita. Waktu mana kita nak tidur, kita baca doa demikian. Waktu mana kita berjalan, baca doa demikian. Supaya kita ni dunia kita dapat, akhirat lagi kita lebih dapat dalam hidup. InsyaAllah. Jangan kita dunia kita dah tertinggal, akhirat jauh lagi tertinggal. Habis lah. Dua-dua tak dapat. Saya nak sebut pada Nabil kan. Allah sayang pada Nabil. Allah jadikan pada Nabil ini jalan hidup yang tak sama dengan dahulu. Nabil perasan tak? Tanda Allah sayang pada Nabil. Di antara tanda Allah sayang pada Nabil, di kalangan ustaz-ustaz nak bercakap dengan Nabil, nak borak dengan Nabil. Nabil perasan tak bila ustaz-ustaz, ada ramai ustaz-ustaz yang kata kalau kita boleh borak dengan Nabil kan untung. Kalau kita boleh bercakap, maknanya apa dia? Masya-Allah. Maknanya Allah ni sayang pada kita. Allah gerakkan kita untuk dekat dengan orang-orang yang baik. Orang yang soleh Ustaz. Orang yang soleh. Betul Ustaz. Bila Allah dekatkan kita, lepas tu kehidupan kita pula dulu dengan sekarang. Nabil boleh perasan tak dalam hidup Nabil sendiri, misal contoh. Dulu kita nak pegang Quran pun payah. Kita banyak hidup kita ni sibuk dengan itu, sibuk dengan yang ni. Tapi bila sampai tak sekali begini dalam hidup kita pun nampak jalan. Oh, kena macam ni. Sampai Allah jemput kita datang ke tanah haram. Allah jemput kita datang ke. Ni semua tanda kesayangan Allah pada Nabil. Balahlah sayang Allah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita jaga syariat Allah dalam hidup kita. Nabil jadi orang yang boleh menarik seramai mungkin orang, semakin taat pada Allah. Jangan orang tergila-gila pada kita. Biar orang tergila-gila kepada Allah. Pada Allah. Betul dalam hidup kita. Kan dulu pernah Nabil hidup dalam suasana
orang panggil nama dikemuncak dalam hidup. Betul. Orang panggil demikian. Betul, Ustaz. Waktu itulah kita tarik orang seramai mungkin, mari kenal Allah, mari dekat dengan Allah. Ni satu cara kita guna populariti kita, guna kelebihan kita untuk mendekatkan lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Nanti akan ramai akan follow Nabil berada di belakang untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Maknanya orang panggil demikian. Kita ni, biar orang di belakang kita ni, semua yang follower kita ni bersama dengan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting pada diri kita. Ingat, ini tanggungjawab yang sedang dipikul oleh kita, dan kita baca doa, ya Allah, kamu sayang pada aku. Sayang kamu ni jangan untuk dunia je, ya Allah. Tapi sayanglah aku ni sampai menghadap di hadapan kamu nanti, ya Allah. Biar nama Nabil ini dipanggil di hadapan khalaik, dipanggil di khalaik ramai, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput Nabil, panggil duduk, bagi minum air di telaga Kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita demikian. Semua di kalangan kita ni dia akan jadi dapat nikmat-nikmat sebegini. Saya mengharapkan sangat biar ramai di kalangan kita ni dapat nikmat-nikmat sebegini di kalangan kita, insya-Allah. Insya-Allah, Ustaz. Masya-Allah. Ustaz dah jawab persoalan yang selalu saya tanya dekat diri saya sendiri, Ustaz. Apalah yang saya boleh buat dengan apa yang Allah dah bagi dekat saya ni. Masya-Allah. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih. Sikit je, tak ada apa-apa pun. Saya nak minta supaya Nabi doakan saya, biar saya turut serta boleh orang yang jadi istiqamah dalam agama Allah. Saya harap supaya kita ni boleh bergandingan untuk membawa agama Allah. Untuk kita nak tunjuk cantiknya Islam, indahnya Islam. Biar seramai mungkin orang boleh bersama dengan Islam, berlumba-lumba untuk dapatkan syurga Allah. Saya nak sangat orang yang berlumba dengan saya, berlumba dengan siapa-siapa untuk dapatkan syurga Allah di kalangan kita. Masya-Allah. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Ustaz. Ya. Ustaz, PKP ni memang ni lah tiap-tiap malam ke, Ustaz? Tiap-tiap malam, Nabil. Alhamdulillah, setakat ni kita buat kuliah. Saya malam-malam saya buat kuliah tentang mengenai perjalanan ke alam barzah. Sekarang baru sampai tajuk mengenai malam pertama di barzah. Macam mana bila kita mati masuk dalam kubur, roh kita ni berada kat mana, tempat mana di kalangan kita. Sebelum Ustaz buat dalam IG, dalam Facebook, dalam YouTube, tiap-tiap malam saya masih lagi sirikan start daripada dekat nak mati jadi macam mana suasana pada diri kita. Kemudian bila sakarat macam mana, bila kita mati masuk dalam kubur macam mana pada diri kita. Kemudian malam pertama kita dalam kubur macam mana, kita nak jawab pada malaikat nanti macam mana. Ini semua diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sirikan tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Sekarang kita mula pukul 10. Malam ni je kita khusus dengan Nabil. Sebab Nabil nak tanya, saya nak jawab. Ustaz, saya nak follow lah, Ustaz. Boleh. Siri tu. Sekarang masih lagi dalam siri-siri tersebut. Saya masih baru di peringkat masuk mayat kita dalam kubur je baru. Bila mayat kita masuk dalam kubur, macam mana kita nak berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir? Macam mana kita nak jawab? Bila malaikat Munkar dan Nakir tanya pada kita nak jawab macam mana? Jangan sampai tak boleh jawab. Masya-Allah. Itu nak kena itu preparation dia sekarang lah, Ustaz. Dekat betul. Dunia ni lah. Ya, sekarang. Jangan kita sampai peringkat masuk dalam kubur, tengok mula tergagak-gagak nak jawab. Waktu mana tergagak-gagak nak jawab tu, kena pang sekali tu. Pada malaikat tersebut, Allah sajalah yang tahu. Sengsara. Masya-Allah. Tapi Ustaz, saya memang tertarik dengan cerita alam barzah ni sebab hari tu ada buat live guard dengan Ustaz Don. Ya. Tapi dia cerita sikit je lah. Ya. Pasal dia cakap macam itulah kita ambil arwah abang meninggal. Alam barzah ni dia cakap arwah Pak Yus ada dekat dalam alam barzah pun nanti jumpa kan, Ustaz. Nanti jumpa arwah abang dengan arwah Pak Yus berjumpa. Jika amalan soleh sama-sama kita, dia akan berjumpa. Dia akan tanya khabar, Nabil sihat lagi ke? Nabil buat apa sekarang? Dia akan tanya sama-sama di kalangan roh-roh ni. Roh yang soleh dia akan diketemukan di antara satu sama lain. Bila dia bertemu, roh ni akan bertemu, dia akan bertanya khabar.
Sehingga dia tanya khabar tentang itik-itik, tentang ayam-ayam yang di rumah dia, sudah disembelih ke belum? Hang disebut cerita ni. Yang ni Nabi sabar sikit, follow sikit malam-malam kuliah, siri kuliah. Termasuk saya dipahamkan Nilofa pun dia ikut yang ni. Dia ikut siri-siri. Ramai sahabat-sahabat artis yang ikut siri-siri yang saya cerita ni. Cerita sekejap je, dalam setengah jam je saya cerita. Lepas tu saya banyak jawab soalan-soalan. Nabi boleh panggil keluarga, panggil mak-mak keluarga kita. Saya cerita dah macam mana bila dekat nak mati nak baca doa apa. Bila roh kita sampai di halqum, kita nak buat macam mana. Semua tu saya telah ajar macam mana satu sampai roh kita keluar daripada mata kita. Kita akan nampak semua keadaan yang berlaku pada kita. Siapa yang datang mandikan jenazah kita, siapa yang kapankan jenazah kita, siapa yang usun jenazah kita, sampailah kita masuk dalam kubur, sampai siapa yang turun dalam liang lahat kita tu pun kita perasan siapa orangnya. Kita nampak di hujung kaki kita ni berdiri malaikat warna hitam kebiru-biruan ni, macam warna jubah kita ni. Dia akan berdiri, dia berdiri di hujung kaki kita, dia akan mula untuk sesi soal jawab sekejap lagi. Itu dia panggil demikian. Ni Masya Allah. cerita panjang tentang perkara demikian. Panjang cerita panjang. Malam ni tak sempat. Malam ni kita tak sempat dah Ustaz. Kita nak dengar Nabi tanya je, kita nak jawab. Dia panggil. Okey Ustaz. Macam kita macam bulan puasa ni siang tu Ustaz, siang tu yalah malam kita dah ada dengan tarawih kan, tarawih dengan witir semua kan, lepas tu moreh lah. Tapi siang Ustaz macam sekarang ni saya tengah buat. Ustaz, ada tak amalan ataupun tip yang Ustaz biasa buat supaya subuh tu tak lambat? Kunci jam. Jangan tak kunci jam. Kunci jam. Tak ada lah Ustaz. Diorang kata tepuk selawat, tepuk bantal. Sebenarnya bagi tahu nyamuk lah nanti. Tak ada. Sebenarnya baca doa je. Sebelum tidur baca doa. Ya Allah, apa doa dia, sedarkanlah aku pada saat mana aku perlu bangun tahajud ya Allah. Bila doa kita ikhlas, saat mana pukul 5 pagi akan kedengaran malaikat mengejut diri kita. Akan kedengaran. Masya Allah. Siapa yang doa penuh dengan keikhlasan, di saat mana dia nak tidur, dia doa betul-betul. Ya Allah, bangunkan aku jam 4 pagi. 4 pagi tepat dia akan bangun. Katakanlah, dia sebut, Ya Allah, kejutkanlah aku pada saat mana pukul 4:17 pagi. Pukul 4:17 pagi akan kedengaran. Malaikat kejut. Bangun, wahai Ahmad Nabil. Kita pun bangun. Tapi jangan tak bangun. Dia biasanya kalau kita ni kita Allah awal sangatnya 4:17 kita sebut. Kita malam besok kita doa lagi. Malaikat akan kejut kali yang kedua. Kemudian kali yang tiga kita tak bangun. Kali yang kedua tak bangun juga. Kali yang tiga kita niat lagi. Ya Allah, kejutkanlah aku nak bangun pukul 4:17. Misal contoh, kali yang tiga kita berdoa lagi. Tiba-tiba Allah kejut lagi, tetap bangun juga. Kali yang keempat doa lagi, memang tak ada. Tak kejut-kejut. Dia tak layan. Tak layan dah. Jadi hamba pula dia untuk diri kita. Jadi tak boleh. Demikian. Malaikat akan kejut dah pada kita. Yang jenis macam ni kena angkat, tolak dalam qolah, senang kita. Baru dia terjaga senang. Dia panggil demikian. Masya-Allah. Tapi saya selalu lah macam tu Ustaz. 5 minit lah, 5 minit, 10 minit lagi lah, 10 minit. Langsung. Tapi okey je Ustaz, boleh tu. Tapi boleh tu. Gunalah kesempatan Ramadan untuk didik diri kita. Kita nak betul sebab sahur kan? Allah dia nak suruh kita bangun semayang subuh. Allah jadikan sahur. Allah jadikan program makan. Mana ada program makan sebelum subuh? Sebelum daripada Ramadan. Betul ya. Ramadan je. Allah sendiri yang susunkan. Allah susun untuk kita bangun. Dengan tujuan apa? Kita bangun nak didik pada diri kita. Selama sebulan Allah didik kita. Allah asuh kita supaya kita bangun. Alhamdulillah, didikan Allah ni biar berterusan untuk setahun dalam InsyaAllah. InsyaAllah. Betul Ustaz. InsyaAllah. Ustaz, apa siang selain daripada lepas solat, mengaji, apa lagi Ustaz? Apa lagi yang InsyaAllah yang boleh, yang okey. Tolong menyediakan juadah berbuka puasa.
pada diri kita. Tolong menyediakan juadah berbuka puasa bagi orang yang puasa. Itu pun pahala. Pahala yang orang kita tak nampak. Kita buat makanan, kita agih kepada orang-orang berbuka puasa dengan makanan yang kita sediakan. Kita dapat pahala dia puasa tanpa Allah mengurangkan puasa dia. Pahala puasa dia. Kita bagi seramai mungkin. Nabil tak ada kerja, bungkus 3 biji kurma Nabil. Kurma. Letak nama kurma Nabil. Letak nama kurma Nabil. Misal contohnya. Biar orang makan jadi cerdik semua. Nabil ni kan orang cerdik dia panggil. Jadi kita pun bagi pada orang. Orang berbuka puasa dengan 3 biji kurma yang kita bagi itu, pahala untuk diri kita tanpa Allah kurangkan pahala dia. Pahala dia tu kita dapat. Seramai mungkin. Buatlah amalan dalam hidup kita. Cantik. Cantiklah Ustaz. Kurma pun baru sampai semalam 2 kilo. Alamak, boleh dah saya agih-agihkan. Sikit je. Bagi 1 kotak dia panggil. Beli 1 kotak. Beli 1 kotak bagi pada jiran-jiran. Bagi pada jiran-jiran. Seberapa ramai yang boleh Ustaz? Mungkin. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan dapat baik. Banyak pahala-pahala yang kita dapat dalam hidup kita. Betul Ustaz. Yeah. Maknanya kita kena ambil balik yang Ustaz cakap awal-awal tadi. Semua pun apa yang kita buat ibadah. Ya, betul. Semua pun ibadah Ustaz. Jangan kita sia-siakan peluang yang Allah bagi. Peluang ni. Betul. Kita tengok Abang Bocik, Allah yarham Abang Bocik, tak sempat kan Ramadan ni. Betul. Boleh jadi kita pun yang terakhir dalam hidup kita. Kita tak tahu Ramadan akan datang, kita boleh berjumpa lagi ataupun tidak. Oleh demikian, jadi kita ambil peluang. Masa ni lah peluang untuk kita nak banyakkan pahala dalam hidup kita. Kalau yang tak nak kan, kalau yang tak nak, dia kata, Ustaz, saya kurma payah nak beli. Nabi bolehlah beli 2 kilo. Saya nak beli setengah kilo pun susah. Misal contohnya. Ada yang sebut demikian kan. Dia sebut, apa peranan kita? Yang kita boleh buat, tolong share kuliah-kuliah kita. Bukan je kuliah-kuliah Ustaz ni. Mana-mana Ustaz yang buat kuliah, share. Kerja kita share. Share je pada sahabat-sahabat kita yang lain. Pahala banyak. Pahala Masya Allah. Mengalir Ustaz kan? Dia mengalir, dia berkembang. Ni pun pahala melalui online dipanggil. Pahala online dalam hidup kita. Ni pun cara pada diri kita. Ataupun kita buat klip-klip kuliah-kuliah pendek misal contohnya. Kemudian post dalam Facebook masing-masing. Banyak kerja yang kita boleh buat. Pada diri kita ni manfaat dipanggil dalam hidup kita. Daripada kita habis duduk scroll je, tengok je benda-benda yang entah apa-apa pada diri kita, lebih baiklah kita buat dengan video pendek, kemudian kita post. Di kalangan kita banyak manfaat yang kita dapat. Pahala-pahala yang berterusan yang kita dapat dalam hidup kita. Betul. Ustaz, saya baru-baru ni yelah kita mencarilah Ustaz kan, macam mana nak dapat pahala-pahala yang orang cakap dia mengalir ni Ustaz kan. Saya cari ni Ustaz, ni sajalah nak share. Kalau nak buat pun boleh juga yang lain ni, tapi tak tahulah. Saya cari Ustaz je. Saya cari muazzin Ustaz yang azan, yang sedap-sedap, yang azan ni lah. Yang dia azan dekat masjid ni, surau ni apa semua, kita sedekah lah Ustaz kat dia orang. Bagus. So bila dia makan guna duit kita tu, lepas tu dia pergi azan, panggil orang solat, banyak pahala tu Ustaz. Dapat banyak. Dapatlah kat kita sekali tak Ustaz? Ya, betul, memang dapat. Kalau nak bagi banyak lagi, bagi pada ustaz-ustaz lagi banyak. Betul. Tak, saya nak sebutnya bahawa kita ni carilah pahala-pahala yang berkembang biak. Betul. Jangan cari pahala yang dia terhenti betul pada kita. Tapi kalau pahala berkembang biak begitu, dia berterusan. Nanti semua tu pahala dapat pada diri kita, insya-Allah. Betul Ustaz, insya-Allah. Itu ada kita, sebab kita kena, orang kata apa orang cakap nak perkataan mengagungkan, bukan mengagungkan Ustaz. Kita kena angkat ni orang-orang soleh, orang alim, ustaz-ustaz, kita kena angkat Ustaz. Betul. Kita kena, sebenarnya Ustaz, saya dengan Ustaz, saya rasa rendah diri, saya rasa malu, saya rasa teruk Ustaz. Sebab tu saya nak orang semua lagi hormat. Okey, contoh dia macam ni Ustaz. Bila kita post video video artis kalau post dengan video ustaz kalau post, mana lagi tinggi? Biasa artis
Biasa artis kan Ustaz. Yeah. So macam saya kadang-kadang bila saya tengok kuliah-kuliah dekat YouTube, saya tengok alah hai baru berapa ratus ribu je, tapi kalau artis punya boleh pergi juta-juta Ustaz. Ya, ya. Dekat situ saya ada timbul rasa macam ya Allah, kenapa video-video yang agama, yang ada ilmu ni kurang pula orang nak tengok. Orang lagi nak tengok artis-artis ni. Artis-artis ni bukan, yelah Ustaz, saya bukan nak hina kerja artis ke apa ke, tapi kita ni hanya sekadar boleh buat orang senyum, ketawa, hibur sekejap je. Ya, ya. Tapi apa yang ustaz-ustaz bagi ni, ni lah bekalan kita nak bawa ni. Ya, ya. Nak berjumpa dengan sakaratul maut ni, lepas tu nak duduk dekat alam barzah, lepas tu nak duduk kat padang mahsyar ni semua kan Ustaz. Ya, betul. Kita kena buat bagus, buatlah macam mana cara sekalipun. Sedia di antara sebabnya kerana orang kita ni berfikiran sekejap. Dia tak berfikiran jauh. Dia fikir untuk hidup nikmat sekejap, bukan nikmat yang jauh. Orang kita ni kalau cerita mengenai akhirat, dia tak nampak. Dalam pemikiran tak nampak. Tapi bila ditunjukkan nikmat-nikmat dunia, bergelak, ketawa, seronok dan sebagainya, mereka nampak yang nampak terus. Betul. Itu yang mereka yang segera. Di antara mi yang dimasak oleh isteri kita dengan mi segera, mana cepat? Mi segera Mi segera kan? Anak sebutnya. Dan dalam hidup kita demikian juga orang. Orang ni dia nak yang segera, yang cepat. Tu perangai sikap manusia. Sikap manusia yang Allah jadi. Jadi oleh demikian kita kena bentuk minda masyarakat kita supaya janganlah nak yang sedap, yang sekejap, tapi akhirnya melemahkan badan kita. Lebih baiklah kita dapatkan yang jauh di akhirat nanti, tapi diberkekalan dalam kehidupan kita. Dia mesti dengan Nabi dan juga Rasul. Tak boleh lari daripada Nabi. Tak boleh lari dah. Kita. Kita kena berbalik-balik. Kita kena balik-balik kat Allah, kat Nabi, kat Rasul. Betul tak Ustaz? Betul. Kan? Sebab macam saya Ustaz, yelah macam saya memang layan lah video-video ceramah-ceramah ustaz-ustaz kan. So saya rasa macam dunia ni Allah, sekarang saya dah umur 37 tahun. Dan saya masih ingat je lagi yang saya sekolah, saya jadi dispatch, maknanya tak lama pun. Ya, betul. So maknanya singkat je benda tu. Lepas tu anak saya yang pertama ni umur dah 8 tahun, yang kedua dah 5 tahun. Yang kecil tu Ustaz, semalam hari jadi dia. Nanti Ustaz doakan dia Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah. Nama apa? InsyaAllah. Misal Imani binti Ahmad Nabil. Nisal Amani, cantik nama. Misal Imani, betul. Mudah-mudahan Allah jadikan dia di antara anak yang soleh dan solehah. InsyaAllah. Dan zuriat yang baik diberkati di sisi Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya geram dengan dia Ustaz. Dia comel putih dia. Macam tak kena je dengan muka bapak dia Ustaz. Ya. Kan? So Ustaz, saya macam saya punya objektif, saya nak Ustaz, saya selalu baca cerita pasal neraka Ustaz. Saya takut Ustaz. Bagus. Jangan kata neraka tu saya takut. Ni dekat padang mahsyar tu yang dia orang kata kita lemas dalam peluh kita sendiri. Ada yang menunggu dekat padang mahsyar tu, kaki ke atas, kepala dekat bawah. Menunggu berpuluh-puluh tahun Ustaz. 70 tahun. Ada disebut bahawa di antara masa tersebut, di antara umur dunia. Umur dunia, berapa lama umur dunia ni? Masya Allah. Yang kita berdiri di padang mahsyar Allah. Ya Allah, saya tak nak Ustaz. Kena laju untuk masuk dalam syurga Firdaus Allah. Betul. Dia kalau tak nak duduk lama kat situ, kita kena dapatkan untuk kita dapat masuk dalam syurga tanpa dihisap dan diazab oleh Allah. Ada 70,000 umat Rasulullah yang boleh masuk dalam syurga tanpa dihisap dan diazab oleh Allah. Siapa orang tu? Orang ni Rasulullah kata humul ladzina la yarqun, orang yang tak pernah berjumpa dengan Tok Bomoh. Dia tak pernah jumpa dengan Tok Bomoh, nak minta berbomoh dengan Tok Bomoh tersebut. Walladzina la yarqun, orang yang tak pernah menjadikan diri dia bomoh. Diri dia bomoh orang. Wala yatatayyarun, yang ketiga, dia tak pernah sibuk dalam hidup dia untuk percaya dengan nasib-nasib. Tatayyarun ni tenung nasib dipanggil. Percaya pada tilikan.
tengok tapak tangan M, miskin tu sedap dia. Kan dulu-dulu kan ramai kawan-kawan kita Ustaz. tekan kat sini keluar 2 biji, 2 orang anak dia sebut. Dia sebut. Kalau bersambung ni umur panjang. Umur kalau panjang, lain tengah tu bersambung umur panjang. Pandai-pandai orang kita. Ni semua ya tatayar. Yang keempat Rasulullah kata wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah hidup kamu kena bertawakal. Bila kita pada Allah ni, kita serah je di hidup kita ni pada Allah. Aku lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Dalam hidup kita ni bertawakal pada Allah sepanjang masa. Waktu itulah waktu yang paling terbaik dalam hidup kita. Masya Allah. Tapi nak jadi orang yang tawakal tu betul-betul Ustaz. Bukan senang Ustaz kan? Ya betul. Ya. Tapi dengan kita nak jadi orang tawakal ni, kita kena sentiasa belajar dan belajar. Menuntut ilmu. Lama-lama dalam hidup kita ni, bila kita faham betul-betul konsep siapa kita, siapa Rabb kita, di waktu itu kita akan bertawakal pada Allah. Maknanya kita kena kenal diri kita. Kamu kenal diri kamu, waktu mana kamu kenal diri kamu, kamu boleh kenal Allah SWT. Bila kita tengok asal usul kita datang daripada mana, kekuatan kita bagaimana. Bila kita kenal betul-betul diri kita ni, kenallah Allah dalam hidup kita. Oh, Allah tempat yang kita kena bergantung dan kita kena berharap. Tu cara Insya-Allah. Ustaz, 70,000 yang Nabi cakap tu, dia umat Nabi Muhammad ke daripada zaman Nabi Adam? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70,000. Kita lah. Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah. 70,000. Ada riwayat kata daripada 70,000 tu, setiap seorang 70,000 tu boleh bawa 70,000 yang lain pula. Setiap seorang daripada 70,000 tu. Itulah yang saya sebut. Pelik betul lah kalau kita tak boleh termasuk di kalangan mereka yang laju di padang mahsyar. Bila sampai di padang mahsyar, kita termasuk VVIP. Fast lane. Laju kita. Orang lain kena berhenti, kena tunggu, kena berpeluh, kena masuk. Tapi kita sampai di padang mahsyar, jalan terus je masuk syurga Firdaus Allah. Mudah-mudahan. Saya nak yang tu lah Ustaz. Kalau yang nak tu yang kita tu nak kena berusaha sekarang. Kena berusaha sekarang. Betul. Kena berusaha di kalangan kita. InsyaAllah. Betul. Dia dah tak boleh main-main dah ni Ustaz. Ya. Kan? Takut saya Ustaz. Tak berani saya. Inilah kesempatan bulan Ramadan. Kesempatan bulan Ramadan ini, kita dalam banyak-banyak doa Nabil sebut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita ulang yang Rasulullah sendiri ajar tu. Rasulullah suruh kita sebut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang kalimah ni. Mana dah tahu malam ni malam Lailatul Qadar. Allah jadikan malam yang kita duduk cakap ni, Allah pilih kita untuk diampunkan dosa. Masya Allah. Bulan Ramadan ni, kita bayang Allah keluarkan orang daripada neraka Allah, beratus ribu daripada neraka Allah. Setiap hari. Sehari beratus ribu manusia yang dikeluarkan daripada neraka Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah. Pelik benarlah kalau sekiranya daripada ratusan ribu tu tak ada nama kita. Pelik. Pelik Ustaz. Memang pelik dia. Pelik Ustaz. Memang jahat betul lah kita. Kita tak termasuk di kalangan demikian. Sebab tu Ustaz, maknanya yang masuk neraka ni memang kena betul-betul jahat betul lah Ustaz kan? Sebab banyak sangat peluang Allah bagi untuk kita masuk syurga Ustaz. Allahu Akbar. Banyaknya pemurahnya dan sayangnya Allah pada kita. Saya sebut tadi pada Nabil, saya perhati Nabil ni antara orang yang Allah sayang. Antara orang yang Allah sayang. Jadi ambillah kesempatan di waktu mana Allah sedang menyayangi Nabil dengan cara begini dalam hidup kita, untuk kita mengekalkan kesayangan Allah tu dalam diri kita. Jangan kita buat benda yang dilarang oleh Allah, yang menyebabkan benci Allah melihat wajah kita. Termasuk dengan sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat di kalangan kita ni ramai yang duduk tengok bersama dengan kita. Sampai daripada Melbourne pun ada. Daripada Masya Allah. Daripada Hello Mike. Daripada macam-macam tempat ni. Sebut saya daripada Amerika pun sebut ada. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadi peluang-peluang begini untuk diri kita insya-Allah. Betul Ustaz. Satu lagi Ustaz yang saya sekarang ni lah yang saya selalu tengah buat lah. Kalau dulu bila kita tengok orang buat khilaf, kita
saya selalu macam kita jadi macam apalah, takkanlah tak boleh fikir lah apa benda-benda semua kan. Kita cakap macam kita ni bagus sangat. Tapi sekarang ni Ustaz, saya tengah mempraktikkan diri saya. Bila saya tengok orang buat khilaf kat Instagram kan, banyak Ustaz orang buat khilaf apa benda semua, masuklah Sajjad and the gang semua. Saya selalu cakap apa tau Ustaz, kita saya cakap aku doakan macam Sajjad ni, Allah buka hati dia kan, Allah temukan dia dengan jalan yang betul, dia boleh balik ke jalan Allah sebelum Allah cabut nyawa dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz. Allah So bagi. sekarang ni saya tengah nak, yelah kita hari-hari, sebab benda tu dia tak natural kan, sebab kita kena didik diri kita untuk buat. So bila kita nampak ada orang khilaf, daripada kita nak menghentam atau nak cakap tak baik, kita doakan untuk dia, sebab yang boleh ubah dia pun memang Allah je. Betul. Dengan kehendak Allah je boleh ubah dia. Betul. Kita maki hamun dia, cakap dia apa pun, kalau dia macam tu, dia tetap macam tu Ustaz. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Mudah-mudahan. Saya tengok ni InsyaAllah. Nabil, depan kita ni Ya, ramai Ustaz. daripada Finland pun ada, daripada Jerman pun ada, daripada Jempol Negeri Sembilan pun ada. Jempol. Daripada- Jompu. Daripada Kelantan pun ada, masing-masing dah mula sebut dah, daripada mana masing-masing ni sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita Nabil dah panjang sangat. Kesian juga pada jemaah-jemaah yang mengikuti ni. Jadi Baik, Ustaz. mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ni pertemuan yang diberkati. Nampak Betul. gaya di kalangan kita ni ada yang menunggu lama sangat di kalangan kita ni. Dan saya sebenarnya malam ni saya nak ucap terima kasih banyak-banyak pada ada yang taja sikit program kita malam ni. Taja nasi Boleh, kabu. Ustaz? Saya nak tunjuk Alhamdulillah. pada Nabil nasi kabu. Boleh Ustaz. Ada sahabat kita, dia berniaga daripada rumah. Daripada rumah dia berniaga. Dia hantar pada saya. Dia tahu malam ni ada program. Masya Allah. Ni nasi kabu Rezeki dia hantar. Ustaz. Apa nama dia Ustaz? Sahabat kita ni Moreh FN Caterer. Dia berniaga daripada rumah. Kita tunjukkan dekat laman kita tu. Ni dia penaja kita malam ni insya-Allah. Baik. Dia bagi 3 bungkusan nasi ni. 3 bungkusan nasi. Alhamdulillah. Tapi macam saya tak tahu nak bagi macam mana pada Nabil. Nabil telan air liur je lah. Saya telah Elio je Ustaz. InsyaAllah ada rezeki lain. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Ustaz. Sahabat yang menaja ni kita doa samalah. Saya terima kasih banyak-banyak sebenarnya pada sahabat-sahabat yang menaja dan ada yang bersungguh-sungguh nak bagi supaya kita rasa makanan dia yang dia buat dan sebagainya. Betul. Dan saya suka sebenarnya sahabat-sahabat yang meniaga ni, mereka boleh terus ke laman-laman sesawang kita. Dan juga dalam saya dipahamkan Nabil pun ada produk dan sahabat kita ni pun daripada geng Ustaz Nabil. Daripada ada satu pertubuhan NGO geng Ustaz yang di Haris sendiri buat dana ikan RM8 sekilo je sebakul. Dan sebakul kasih Ramadan dibuat demikian. Ni program-program yang sedang dilakukan lah di kalangan geng Ustaz. Geng Ustaz ni bukannya Ustaz je semua, tak. Artis-artis pun ada. Ada juga di kalangan. Cuma artis kita tak tersahur sangat lah dia panggil. Tapi lepas pada ni Nabil boleh masuk dalam geng Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh. Saya boleh join. Saya nak insya-Allah nak join Ustaz geng Ustaz sebab macam Ustaz cakap tadi lah, ada apa-apa ceramah ke ataupun video-video ke, boleh kita kongsi, boleh kita sama-sama kan. Ya. InsyaAllah Ustaz. Dan terima kasih banyak-banyak pada masa yang Nabil luangkan pada malam yang baik ini. Masya-Allah. Saya yang nak terima kasih Ustaz. Ustaz sebab saya menantikan peluang-peluang ini setiap hari Ustaz untuk bersama-sama. Ustaz, ini kira taman syurga lah tapi digital. Ya. Betul. Dengan cara macam ni dalam dunia kita sekarang ni pun alim ulama mengiktiraf ni amalan yang sedang kita lakukan. Tazkirah dalam bulan Ramadan sebegini insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat yang daripada dalam YouTube ada, dalam Instagram ada. Kemudian dalam Facebook pun ada. Semuanya tunjuk tangan besarlah
Thumbs up. Masing-masing ada yang tunjuk gambar love lah. Kemudian Baik. macam-macam gaya ada di kalangan kita. Terima Baik. kasihlah pada malam yang baik sebegini. Ustaz, Ya. saya nak ambil kesempatan kat Ustaz. Saya nak Ya. nak cakap terima kasih banyak dekat Ustaz, dekat yang menguruskan perjalanan kita nak buat video ni. Haris nama dia. Ya, ya. Haris. Hamba Allah Haris. Terima kasih banyak sudi dalam ramai-ramai artis saya terpilih untuk bersama Allah. malam ni Ustaz. Sebab jawapan apa yang Ustaz cakap tadi tu adalah benda-benda soalan-soalan, jawapan-jawapan kepada soalan-soalan yang saya selalu tanya diri saya sendiri. Ya, ya, ya. Alhamdulillah Ustaz. Saya bersyukur, dan kepada semua yang menonton kita daripada tadi, terima kasih banyak. Sama-sama kita berkongsi. Lepas tu kita boleh share-share lah Ustaz. Ya, Dapat insya-Allah. ilmu-ilmu Insya-Allah, malam ni, mudah-mudahan. berkongsi. Ya, kita ada peluang lagi, kita ambil 10 akhir Ramadan nanti kita buat sekali lagi besar-besaran dan sebagainya untuk Baik, Ustaz. kita gabungkan sekali semua yang kita pernah live ini, kita gabung pada 10 akhir Ramadan nanti. Kita tengok macam mana, InsyaAllah. mudah-mudahan Allah jadikan Baik. pertemuan kita pertemuan yang diberkati, insya-Allah. Terima kasih InsyaAllah. sekali lagi. Mari sama-sama Terima kasih, Ustaz. kita menangguh pertemuan kita dengan Nabil baca doa sikitlah, mudah-mudahan. Okey, yang saya tahulah Ustaz Ya, boleh. Kita baca doa. Saya aminkan doa yang Nabi baca. Amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah wal mu'afta da'imma fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma innaka afuwun qarib tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Amin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Amin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min Amin. azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min Amin. syarri fitnatil masihid dajjal. Amin. Ya Rabb, aku bersyukur malam ini ya Rabb, aku dapat bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Dasuki dan semua yang menonton kami ya Rabb. Amin. Semoga apa yang kami lakukan ini, apa yang kami kongsikan ini diberkati dan dapat dikongsikan bersama ya Rabb. Amin. Semoga apa yang kami lakukan, amalan yang kami buat sepanjang bulan Ramadan ini diangkat ya Rabb. Amin. Ya Rabb, kau ampunkan dosa kami ya Rabb. Amin. Kami hamba-hambamu yang selalu melakukan khilaf ya Rabb. Amin. Tak ada apa yang boleh menolong kami melainkan Kau ya Rabb. Amin. Ya Rabb, kuatkan iman kami, lindungi kami, berkati kami, Amin. jadikan kami ahli Quran, jadikan Amin. kami hamba-hambamu yang selalu ingat akan Kau ya Rabb. Amin. Amin. Ya Rabb, kami ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan syuhada. Amin. Kuatkan iman kami, lindungi kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Nabil. Mudah-mudahan Allah Terima kasih banyak, mustajabkan Ustaz. doa kita dan Allah jadikan Amin. kita hamba-hamba Allah yang saleh, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Allah panjangkan umur Ustaz Ahmad Dasuki ya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sentiasa beri dia ketenangan, sentiasa beri dia Amin. kekuatan untuk mengajar kami dan untuk melebarkan lagi agama Islam ya Allah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Terima kasih jadikan banyak. pertemuan kita pertemuan yang diberkati di sisi Allah. Assalamualaikum InsyaAllah. warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik Ustaz. Ya. Ustaz, doa tadi baca betul ke Ustaz? رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا Dia ni, dia tak mau berhenti. رمضان